Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Okay, bersyukur kita pada petang ini dapat berkongsi dengan perempuan semua berkenaan dengan keselamatan kebakaran dan taklimat pasukan suri. Saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada perempuan semua kerana sudi menyertai pasukan suri dan ditubuhkan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur ni, agar dapat kita menambah ilmu berkenaan dengan keselamatan kebakaran lah. Saya percaya kebanyakan suami perempuan adalah bomba, so walaupun mungkin dah diajar dan sebagainya, tapi kita just refresh balik berkenaan dengan keselamatan kebakaran. Dan saya ada dua taklimat pada petang ni. Satu lagi adalah keselamatan kebakaran dan satu adalah taklimat pasukan suri. Kita tak go through berkenaan dengan pasukan suri secara terus, kita just bagi taklimat dulu sebab pasukan suri ni dia ada modul-modul dia yang sendirilah. Yang ni kita akan fokuskan mungkin lepas habis PKP ataupun mungkin kita akan buat secara online lepas ni lah. Saya akan terangkan secara dia punya detail dia dulu. Okay, sebelum tu saya nak tanya, dengar tak saya punya suara? Boleh komen ke? Dengar tuan. Dengar, Alhamdulillah. Dengar tuan. Takut sebab kat luar ni hujan. Takut mengganggu saya punya suara. Kalau ada apa nak tanya ke ataupun nak tak dengar ke apa, boleh bagi tahu lah. Dengar. Okey. So kita teruskan kepada slide kita pada petang ni. Okay, ini antara isi kandungan yang saya akan kongsikan, iaitu yang pertama adalah profil jabatan, yang kedua menghapus bahaya kebakaran, yang ketiga bagaimana kebakaran boleh terjadi, keempat tindakan kecemasan semasa kebakaran, yang kelima teknik memadam kebakaran, yang keenam apa itu lilin, parafin dan bahaya kebakaran, dan yang ketujuh adalah bantuan awal kecemasan. Ini adalah modul-modul ringkas keselamatan kebakaran yang kita akan kongsikan. Mungkin in future kita akan boleh pergi kepada lebih detail lah. So ni adalah misi dan visi jabatan. Mungkin kepada yang luar ni, mungkin yang swasta, yang kerja sendiri ataupun suri rumah belum tahu lagi kita punya visi dan visi jabatan. So visi adalah menjadi sebuah organisasi kebombaan dan penyelamatan berprestasi tinggi, dan misi kita adalah untuk memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda demi kesejahteraan rakyat. Okay, ini adalah yang setiap pengarah JBPM Kuala Lumpur, Tuan Haji Nordin Fauzi, untuk kita mengenali beliau. Dan JBPM Kuala Lumpur ada 6 bahagian dan juga 19 buah balai lah. Okay, seberingkas berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab bomba adalah memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran, melindungi nyawa dan harta benda sekiranya berlaku kebakaran, menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelenggaraan dan pengawal sediaan yang sempurna, serta menentukan adanya jalan keluar yang cukup dari semua premis diletakkan sekiranya berlaku kebakaran, dan juga menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal keadaan kebakaran semasa kejadian kebakaran, dan juga melaksanakan khidmat kemanusiaan, termasuk perlindungan nyawa dan harta benda semasa berlakunya apa-apa bencana lah, dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang dipertanggungjawabkan oleh undang-undang atau menteri. Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang pertama, iaitu menghapus bahaya kebakaran. Tadi adalah sebuah ringkas berkenaan dengan Jabatan Bomba dah. So ini adalah tajuk kita, ialah menghapus bahaya kebakaran. Okay, tujuan menghapus bahaya kebakaran ataupun MBK yang pertama sekali adalah untuk life safety, iaitu untuk mengelak daripada kecederaan ataupun untuk mengelak daripada kehilangan nyawa. Dan kedua adalah protection of operation. Bermaksud kita akan memastikan perpasangan keselamatan kebakaran dan kelengkapan keselamatan kebakaran berada dalam keadaan baik. So PKK dan KMK ni terdapat dalam 9, dan itu termasuk sistem kebombaan, jalan keluar, jalan masuk untuk penyelamatan, pencahayaan, emergency light, exit sign dan sebagainya lah. So yang ketiga adalah mengelak daripada berlakunya total loss. So bila kita melaksanakan MBK, kita menghapus bahaya kebakaran ni, so kita dapat mengurangkan property damage ataupun dapat mengelakkan daripada berlakunya total loss.
So tujuan MBK ni adalah sangat penting kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, apa itu bahaya kebakaran? Balik kepada Seksyen 2 tafsiran bahaya kebakaran. Di bawah Seksyen 2A itu apa-apa pengubahan menyalahi undang-undang pada mana-mana bangunan yang mungkin menjadikan pelepasan diri dari mana-mana bahagiannya sekiranya berlaku kebakaran pada materialnya lebih sukar atau kurang mudah daripada yang sepatutnya jika pengubahan yang tidak buat. Ini bermaksud jika kita di premis, mungkin di pejabat dan sebagainya, kita ada buat ubah suai dalaman, kita mungkin akan mengurangkan ataupun jarak untuk kita ke jalan keluar tu akan menjadi jauh dan sebagainya. Benda ni kita adalah di bawah tafsiran bahaya kebakaran. So setiap pengubahsuaian perlu mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Bomba lah. Pengubahsuaian dalaman. Di bawah Seksyen 2B, kesesakan mana-mana tempat. Okay, saya pergi yang ni. Okay, macam ni yang tadi, yang pertama Seksyen 2A. Dalam Seksyen 2B adalah kesesakan mana-mana tempat hiburan awam atau perhimpunan yang mungkin menjadi pelepasan diri dan mana-mana bahagiannya sukar sekiranya berlaku kebakaran. Contohnya di dewan, masjid, wayang. So bila benda ni kalau ada 10 pintu tapi hanya 2 saja dibuka, so ini akan menyukarkan kita melepaskan diri jika berlaku kebakaran dan sebagainya lah. Seksyen 2C, apa-apa pengalihan dari atau tidak terdapatnya dalam mana-mana bangunan, apa-apa kelengkapan menentang kebakaran atau perpasangan keselamatan kebakaran yang dihendaki oleh undang-undang supaya diadakan dalam bangunan itu. So sistem-sistem yang ada dalam bangunan, sistem pembombaan, kita tak boleh nak alih. Contoh alat pemadam api dan sebagainya yang dah ada dalam bangunan tu, jangan kita ambil alih, buat senda pintu dan sebagainya lah. Benda tu bila berlakunya kebakaran, kita nak guna, kita nak tak ada benda hilang. So make sure sentiasa berada dalam keadaan baik dan ditempatkan di tempat asal lah. Okay, bawah Seksyen 2D, adanya di dalam atau di luar mana-mana bangunan apa-apa kelengkapan menentang kebakaran atau perpasangan keselamatan kebakaran atau apa-apa kemudahan yang dipasang mengikut kehendak mana-mana undang-undang bertulis atau sebagaimana yang dikehendaki oleh Jabatan Bomba tidak berada dalam keadaan baik. So ini kalau kita tengok sistem-sistem kebombaan, fosil, sprinkler, wet riser, dry riser, alat pemadam api dan sebagainya, jika tidak berada dalam baik, dia adalah boleh dikenakan ada melakukan kesalahan lah, di bawah NDK dan boleh dikenakan notis lah. So saya percaya dekat quarters kita ni kalau kita tengok main fire alarm panel, so kalau ada lampu-lampu merah dan sebagainya tu, kalau boleh buatlah aduan kepada pengurusan agar benda tu dapat dibaiki lah. Jika ada kerosakan dan sebagainya, kita kena ambil tindakan, laporkan kepada pengurusan agar dapat dibaiki lah. So kita kena pastikan sistem-sistem itu ada dalam keadaan baik, dan jika rosak dan sebagainya, jika berlaku kebakaran, menyukarkan kita mengambil tindakan lah untuk memadam kebakaran. Okay, di bawah Seksyen 2E, jalan keluar tidak mencukupi dari mana-mana bahagian sesuatu bangunan ke mana-mana tempat, sama ada di dalam atau di luar bangunan itu, yang memberikan perlindungan kepada orang sekiranya berlaku kebakaran. So kalau sepatutnya kita ada 2 jalan keluar ataupun 2 tangga, jika kita tutup satu, itu adalah boleh menyebabkan bahaya kebakaran lah. So jika berlaku kebakaran, kita nak menyelamatkan diri sukarlah. Contoh kalau kita tengok dalam gambar ni, sepatutnya ada pintu tapi dah tutup, dijadikan tingkap. So benda ni adalah melakukan kesalahan di bawah MBK lah. Okay, di bawah Seksyen 2F, apa-apa perkara atau hal keadaan lain yang pada materialnya meningkatkan kemungkinan berlakunya kebakaran atau bahaya kepada nyawa atau harta daripada berlakunya kebakaran, atau yang pada materialnya akan mengganggu tugas Jabatan Bomba dan penyelamat dalam menjalankan tugas sekiranya berlaku kebakaran. So termasuklah macam menghalang koridor dan sebagainya, penyimpanan yang tidak betul, penyimpanan bahan-bahan yang bahaya yang tidak betul. So benda ni jika menyukarkan kita mengambil tindakan atau menyukarkan kita untuk akses untuk melakukan penyelamatan atau pemadaman, so dia dah tertakluk bawah MBK lah, menghapus bahaya kebakaran. Ini antara tindakan yang dikenakan. Ini saya just
secara ringkas lah kan. Okay, bawah section 10 kesalahan tidak mematuhi notis. So ada denda lah yang akan kita kenakan. Okay, kita pergi kepada tajuk kedua, bagaimana kebakaran boleh berlaku. So perempuan kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh tanya direct lah ya. Okay, tajuk kita yang kedua adalah bagaimana kebakaran boleh berlaku. Dia terjadi apabila bahan-bahan mudah terbakar dibiarkan bergantung dengan punca haba dan udara beroksigen. So ada 3 unsur, iaitu bahan bakar, haba dan juga oksigen. So bila 3 unsur ni bercantum, so akan terjadilah kebakaran. So kita tengok video sikit kan, bagaimana kebakaran boleh terjadi, terutamanya barang-barang yang kita gunakan sekarang ni banyak yang dia panggil material yang mudah terbakar lah. Kita tengok berapa lama kebakaran itu daripada kecil boleh menjadi besar. Kita tengok so ni permulaan dia. Mungkin jika kita rokok dan sebagainya ke dalam tepi sofa dan sebagainya kan, ataupun mungkin punca daripada elektrik, plug dan sebagainya. Okay, dah masa seminit kita tengok api dah naik hampir kepada 3 kaki lah. So dalam masa seminit ni sempat tak kita nak buat pemadaman. So kalau kita ada alat pemadam api dan sebagainya, masih sempat untuk kita buat pemadaman lah. So, 1 minit lebih dah 5 kaki ketinggian dia. Ketika kita tidur dan sebagainya ni, memang bila kita sedar, kebanyakan api sudah hebat, lebih besar lah. So itu kepentingannya untuk kita mengadakan smoke detector lah. Kalau boleh setiap unit rumah ada alat pemadam api dan juga smoke detector. So tengok hampir ke 2 minit api dah sampai ke parasiling lah. Dan udara panas atau asap ni telah memenuhi kawasan siling. Kita nampak lidah-lidah api. Lidah api ni yang akan membuatkan pemerebatan api menjadi lebih besar lah. So ni adalah ruang untuk kita menyelamatkan diri di paras bawah lah. Udara yang bersih lagi kat sini. So kita tengok api dah melebar. 2 minit setengah tu perempuan. Kita dah tak ada ruang untuk kita keluar jika kita berada di sebalik api ni. Total dalam 3 minit, 1 ruang tamu habis terbakar. So kat sini kita kena ambil kita punya kesedaran dalam diri kita. Mungkin kita daripada segi good housekeeping dan sebagainya, kita kena pastikan kesihatan rumah kita berada dalam keadaan baik, tersusun dan sebagainya. So elakkan penggunaan elektrik yang overload. Macam yang kita tengok video kali ini adalah penggunaan elektrik yang overload, yang kebanyakan kebiasaannya kita buat kat rumah. Kita tengok video ni adalah punca daripada kesan beban elektrik yang terlampau.
kita tengok bila beban elektrik yang terlampau menyebabkan kabel tersebut menjadi panas dan akhirnya dia jadikan berlakunya kebakaran lah. So ini kalau boleh kita elakkan penggunaan beban elektrik yang banyak pada satu plug. Okay, ini pun sama. Okay, kita pergi kepada tajuk kita yang ketiga, iaitu tindakan kecemasan semasa kebakaran. So apa yang perlu kita lakukan jika berlaku kebakaran, apa tindakan yang perlu kita ambil? Saya nak kongsikan kepada perempuan adalah, yang pertama sekali kita hubungi pusat pemerintahan dan kawalan bangunan melalui intercom bomba. Ni jika kita berada dalam premis lah, ataupun kita boleh terus menghubungi pihak bomba 999. Yang kedua adalah memaklumkan kepada penghuni tingkap berkenaan terdapatnya kebakaran. So kita kena jerit maklumkan kepada jiran-jiran kita agar diorang alert untuk dapat menyelamatkan diri lah. Yang ketiga, bunyikan loceng penggerak kebakaran. So yang ni biasanya premis tinggi, bangunan-bangunan besar. So dia ada kotak break glass. So kita pecahkan break glass tersebut agar dapat memberikan amaranah penggerak kepada semua penghuni di bangunan tersebut lah. Yang keempat, tadi kita hubungi pihak bomba. Kalau boleh, yalah kita semua wifi bomba kan. Kalau orang awam mungkin dia kena ada simpankan nombor telefon balai bomba terdekat, save dalam phone contact, senang untuk hubungi jika berlaku kebakaran lah. So yang kelima adalah padamkan semua switch lampu dan peralatan elektrik, termasuk kepala gas dan sebagainya. Kita kalau boleh sempat untuk kita tanggalkan lah. So yang keenam adalah keluar dan selamatkan diri ke tempat berkumpul atau assembly area. So bila berlaku ni, kita kalau boleh jangan masuk semula ke dalam rumah, sebab biasanya bila kita masuk semula mungkin boleh menyebabkan kita terperangkap lah. Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ambil jika kita terperangkap dalam rumah, situasi dalam rumah yang telah terbakar. So yang pertama sekali, kita tenang, jangan panik. Dan yang kedua, kita jangan menyorok di mana-mana ruang di dalam tingkat. Mungkin ada yang setengah-setengahnya dia akan masuk dalam bilik air untuk elakkan daripada api tersebut kan. So benda ni biasanya akan menyebabkan api akan merebak dan mungkin akan menyebabkan kita lemas dan boleh berlaku kematian lah. So yang ketiga, langkah yang kita kena ambil adalah hampiri tingkap, menjerit atau melambai untuk mendapatkan pasukan penyelamat lah, untuk kita memaklumkan kepada pasukan penyelamat, kepada orang awam berkenaan kedudukan kita ketika itu, agar pasukan penyelamat dapat menyelamatkan kita. Sebab dia dah nampak kita kat tingkap sebenarnya, mungkin boleh menggunakan tangga dan sebagainya untuk menyelamatkan kita lah. So yang keempat, bernafas secara perlahan, gunakan tuala basah untuk menutup mulut dan hidung jika perlu. Dan jika masih ada ruang ataupun untuk kita menyelamatkan diri, kita tahu kat mana jalan keluar, langkah dia adalah kita rebahkan diri, merangkak di paras lantai untuk mencari jalan keluar. Kerana macam kita tengok video tadi, video kebakaran sofa tadi, bila berlaku kebakaran, asap akan memenuhi di ruang-ruang siling. So di paras bawah 2 kaki atau 3 kaki, kita masih ada ruang untuk kita bernafas dan untuk kita menyelamatkan diri lah. So itu adalah langkah-langkah ataupun tindakan yang perlu kita lakukan jika terperangkap dalam asap. So ini adalah apa yang kita jangan buat jika berlaku ataupun semasa berlaku kebakaran lah. So bagi yang tinggal di bangunan-bangunan tinggi, so kalau boleh jangan gunakan lift lah semasa kebakaran. Sebab jika berlaku kebakaran, biasanya alarm akan trigger dan bekalan kuasa akan terputus, so mungkin menyebabkan kita terperangkap dalam lift lah. So yang kedua, jangan padamkan kebakaran besar yang tidak dapat dikawal. So jika kebakaran itu terlalu besar, kita elakkan, kita selamatkan diri kita adalah lebih penting lah. So jangan mendeaktif sebarang sistem kuasaan keselamatan kebakaran, dan elakkan penggunaan lift, bomba dan tangga menentang kebakaran lah. So sebab tangga untuk menentang kebakaran ni adalah untuk accept bomba untuk menentang kebakaran. So kita jangan
terus keluar ke tangga. So jangan beredar daripada assembly point selagi tidak mendapat kebenaran. So jika kita dah berkumpul di tempat assembly point, stay kat situ. Senang untuk diambil kehadiran ataupun dikira kita punya ni lah. Jika di bangunan-bangunan pekerjaan kita, bangunan high-rise, so senang untuk majikan kita mengenal pasti kita berada di situ dan terselamat lah. So dan juga jangan mendeaktif sistem penggerak kebakaran selagi kebakaran belum dipadamkan. So biar sistem tu aktif sehingga kebakaran dipadamkan. So ni bab yang keempat saya. Cara teknik memadam kebakaran. So macam tadi juga kejadian api adalah disebabkan oleh 3 unsur. So untuk kaedah pemadaman juga kita ada 3 kaedah, iaitu yang pertama adalah melaparkan, yang kedua melemaskan, dan yang ketiga adalah menyejukkan. So melaparkan adalah kita mengurangkan atau memisahkan bahan api daripada tempat kebakaran. So daripada ada 3 unsur tadi kan, bahan, haba dan juga oksigen. So yang bahan tu kita asingkan, kebakaran tersebut akan padam. Yang kedua adalah melemaskan, di mana kita sekat oksigen daripada punca api tersebut. So dengan melemaskanlah, sama ada kita menutup macam kebakaran api dapur dan sebagainya, kita menutup dengan tuala yang basah. So kita lemaskan punca api tersebut dan api tersebut akan padam lah. So yang ketiga adalah menyejukkan, iaitu haba. So haba ni kita sejukkan. Yang biasa kita gunakan adalah menggunakan air. Ini adalah kelas-kelas api. Ada 6 kelas A, B, C, D, E. Yang pertama adalah bahan-bahan pejal. Yang kedua cecair mudah terbakar. Kelas C, gas mudah terbakar. Kelas B, logam. Kelas E, peralatan elektrik. Kelas F, lemak dan minyak. So yang ni saya kongsikan dengan perempuan adalah sebabkan bila kita nak pilih alat pemadam api yang sesuai untuk kita letak di rumah, di pejabat dan sebagainya. So apa yang sesuai kita nak beli adalah mengikut kepada penggunaan premis tersebut. So kalau biasanya kita akan menggunakan kelas A, B, C. Itu bahan pejal, cecair mudah terbakar dan gas mudah terbakar. So ini adalah jenis dry powder yang mudah kita dapati dan common lah, biasa kita gunakan lah. Dan kelas D ni biasanya untuk kilang, kelas A. So kelas A mau kepada CO2 lah. Dan F adalah kita boleh menggunakan foam untuk lemaskan lah. So ini adalah tadi. Okay, ni saya juga nak kongsikan teknik pemadam kebakaran. So kita macam mana kita nak memadam kebakaran menggunakan alat pemadam api, menggunakan ataupun teknik pemadam kebakaran dapur dan juga teknik pemadam api lilin parafin. Tahu tak apa itu lilin parafin? So biasanya lilin parafin ni yang spa pakai kan, ataupun kat rumah kita letak yang bagi bau wangi dan sebagainya lah. So ni adalah teknik penggunaan alat pemadam api. Saya kongsikan secara video. Empat langkah ya kan. Jadi dan Kevin sedang memasak dengan tiba-tiba berlaku kebakaran. Sally panik. Apabila berlaku kebakaran, apa tindakan anda? Adakan kebakaran boleh dikalungkan di belakang awak. Tetapi tahukah penggunaannya? Terdapat 4 langkah cara penggunaannya. Pun cabut pintu keselamatan. 2. In pada masa terbakar api. 3. Squeeze tekan kulit alat api. 4. Squeeze layakkan nozzle di dan kanan. Pastikan jarak selamat dari api. Sentiasa membelah rem dalam angin. Tentukan api betul-betul padam. Jika api tidak dikawal, hubungi Jabatan Bomba di talian 999. Okay, ni video yang dihasilkan oleh Balai Bomba TTBI lah.
Mengenai teknik-teknik penggunaan alat pemadam api dengan 4 kaedah lah. Pertama tadi cabut pull, cabut pin. A, aim, halakan nozzle ke pangkal api. S, squeeze, tekan twill alat pemadam api tersebut. Dan yang terakhir adalah S, sweep, untuk layangkan nozzle ke kiri dan kanan pangkal api. So ni antara langkah yang betul dan salah lah. Jika kita di luar dan terdapat angin, kita kena duduk di arah angin untuk agar api tersebut ataupun debu kering dan sebagainya tidak kembali kepada kita. Kalau kita duduk di lawan angin, so asap dan juga mungkin bahan yang kita sembur untuk pemadaman itu akan berpatah balik pada kita lah. So untuk dalam bangunan, jika kita nak menggunakan alat pemadam api, kita kena berada berhampiran dengan pintu keluar. Okay, ini disebabkan apa? Sebab jika kita tidak berjaya memadam kebakaran tersebut, kita dapat menyelamatkan diri dengan keluar dengan lebih mudah lah. Jika kita berada jauh daripada pintu keluar, kemungkinan api tersebut akan menghalang kita untuk keluar. So di manakah alat pemadam api sesuai tempatkan? So antara yang sesuai tempatkan adalah yang mudah untuk kita lihat. Jika di pejabat dan sebagainya, gantunglah di kawasan dinding yang mudah untuk kita lihat, mudah kita capai. Tempat-tempat yang berisiko tinggi, mungkin berhampiran dengan dapur dan sebagainya, dan juga berdekatan dengan laluan keluar. Jadi saya kongsikan dengan perempuan berkenaan dengan video memadam kebakaran api dapur. Okay, kita gunakan dengan kain ataupun tuala yang tebal lah, yang basah, dibasahkan untuk kita menutup rayuk ataupun dapur. Okay, bila kita tutup, jangan kita buka dah. Biar tutup sehingga asap tidak kelihatan lah. Jangan buat macam saya buat tadi, kepala pengikut. Kain tu sampai ke dari kepala. Boleh tak? Lepas tu, dah 5 minit. Dalam masa 5 minit lah. Kita pindah ni kuali, pergi ke tempat mama. Jika kita datang dua rumah kan. Jangan tu juga. Kalau bukan tu, dia kata saya. Asapnya pun boleh jalan. Asapnya mencampur dengan masak putih. Ini bagaimana cara untuk kita padam kebakaran gas lah. Buat mudah-mudah. Jangan kalau kau ke depan. Buat mudah-mudah. Buat ke depan. Correct. Saya. Ya. Pakai ini. So ini adalah konsep melemaskan lah. Dengan jari. Ini kalau kita memadam kebakaran menggunakan air, api akan jadi lebih besar lagi. Sebab dia tidak balas dengan minyak. Okay. Jangan terus buka, tutup dulu. Tutup. Capture tadi, tutup. Kalau takut nak tutup ni, tutup dia dengan tutup dulu. Tengok. Ada asap kan? Okey, tinggal alihkan benda ni ke tempat yang lapar. Alihkan tempat lapar. Okey, alihkan tempat lapar. Jangan buka. Selagi tak hilang asap. Okey, sekarang ni dia tak menyala disebabkan tak ada oksigen. Okey, kalau ada oksigen dia akan menyala lagi. Baik. Tengok. Tengok.
itu adalah langkah-langkah untuk kita memadam kebakaran api dapur dan juga gas lah. So harap perempuan dapat sedikit ilmu lah bagaimana untuk kita memadam kebakaran. Yang pentingnya kita jika kebakaran dapur tu jangan gunakan air lah, sebab air akan tidak balas dengan minyak, akan menyebabkan api merebak ataupun api menjadi lebih besar. So ni antara peralatan yang boleh digunakan untuk memadam kebakaran dapur. Alat memadam api jenis serbuk kering, alat memadam api jenis karbon dioksida. Tapi alat memadam api jika kita menggunakan, sebab kita tahu punca dia adalah dapur tersebut yang terbakar. So jika kita menggunakan alat pemadam api tu, dia akan dari powder terutamanya menyebabkan ruang ataupun ruang dapur kita menjadi lebih kotor lah. So kalau kita tahu teknik menggunakan towel buat basah ataupun fire blanket ataupun kain basah ni, kita tahu teknik menggunakan, lebih baik kita menggunakan teknik tersebut lah. Tapi jika kita tak tahu menggunakan, yang ada hanyalah alat pemadam api, so kita gunakan juga asalkan dapat memadam kebakaran dan mengurangkan kesan kebakaran terhadap rumah kita lah. Okay, so tajuk seterusnya adalah apa itu lilin parafin dan bahaya kebakaran. Ini pun saya akan kongsikan sedikit video berkenaan dengan insiden kebakaran lilin parafin yang biasa digunakan di spa ataupun mungkin kita nak mendapatkan haruman wangi dalam rumah dan sebagainya lah. Americans spend $3.2 billion on candles each year. And during the holidays, scented candles are one of the most popular decorations. Yeah, so that means December is a peak time for candle fires, but there's something you may not know about candles. Susan Copen joins us now with this consumer alert. Yeah, hey guys, I want everyone to take a look at this screen behind me. We created this explosion of fire using candles that you can buy at any store and a cup of water. Water and wax do not mix. Telling this story because of what recently happened to a CBS anchor woman. These are the burnt hands and burnt Kathleen Whitty. Good afternoon. Thanks for tuning in for First News at 4. This anchor woman in Texas is always telling other people's stories. Now she has her own to tell. Several weeks ago, wax inside a candle jar in her kitchen caught fire. She grabbed a cup of water and without even thinking about it, I just poured it onto the flames. Never thinking about it. Water puts out fire, right? Not this one. This is what can happen when water hits hot burning wax. In Whitty's case, she was hit with a wall of flames, which caught her on fire. You saw the pictures of her face, her hands. This is a picture of her hip, all blistered and raw. So my hip is where the shorts were on fire and where they melted. She used stop, drop, and roll to save herself. These videos from YouTube show different scenarios of water on burning wax. The flames go out and up, some of them shooting more than 6 feet in the air. The wax that is being puddled in that candle is the fuel. You've got the flame, you've got the fuel. The application of the water just allows it to be spread. With the help of firefighters at the Allegheny County Fire Academy, we wanted to do our own test. We took ordinary tea lights and melted them in a container to simulate burning wax in a candle jar. 1 small cup of water and boom! The flash of flames filled the entire corner of this room. Burning wax is just like a grease fire on the stove in the kitchen. You should never use water on either. You're going to spread that fire and it's going to splash on you and anything else around you that's going to burn. The best way to put out a candle, blow it out or put a lid on it. If you can take away the oxygen, the flame will go out. That's the safest way to do that. So take the lid to the candle, place it on top, oxygen gone. Flame goes away. And some other things to keep in mind. These are from the National Candle Association. Never leave a burning candle unattended. Don't burn a candle all the way down. Leave a couple of inches of wax. Never try to move a candle when it's burning. And don't try to move a container candle if it still has melted wax inside. On average, there are 25 home candle fires reported each day.
So kita tengok tadi kan, nampak lilin biasa kan, macam simple. So tapi jika kita salah cara untuk memadam lilin tersebut, boleh menyebabkan kesan buruk terhadap diri kita lah. So pada yang suka guna lilin parafin ni ataupun wax ni, pastikan cara penggunaan yang perlu kita jaga adalah kena dengan 6 tik sambatan. Itu jangan tinggalkan lilin tanpa pemantauan dan pastikan lilin betul-betul padam jika tidak digunakan. Dan jangan letakkan lilin berhampiran dengan material yang mudah terbakar. Letakkan lilin di kawasan yang tidak dapat dicapai oleh kanak-kanak atau binatang peliharaan. So macam atas meja dan sebagainya, elakkanlah. Terutamanya jika kita ada belah kucing ataupun ada anak kecil yang mungkin tak tahu tentang bahaya kebakaran lah. Elakkan daripada meletakkan lilin berhampiran ruang aliran angin. So yang ni boleh menyebabkan lilin terbalik ataupun terjatuh lah. So akan menyebabkan api itu merebak ke permukaan lain lah. Jangan sentuh atau ubah kedudukan lilin yang masih lagi menyala, dan juga penjarakan 3 inci antara satu lilin kepada satu lilin yang lain. So jangan terlalu rapat lah. So untuk sama ada lilin parafin ataupun lilin biasa, untuk teknik pemadaman ni memang simple lah. Kita just tiupkan dia punya pada jarak yang sesuai, ataupun kita gunakan snuffer ataupun penutup sedia ada bagi mengasingkan oksigen daripada dalam bekas. So lilin parafin ni nampak simple tapi memberi kesan yang teruk pada kita jika kita tak tahu cara mengendalikannya lah. So tajuk yang terakhir saya adalah bantuan awal kecemasan. So saya nak kongsikan dengan perempuan, itu bantuan awal sekiranya pakaian kita terbakar. So apa yang perlu kita lakukan adalah menggunakan teknik stop, drop and roll. Jika pakaian kita terbakar, kita just berhenti. Yang penting jangan berlari. Jika kita berlari, mungkin menyebabkan api itu pada pakaian tersebut akan merebak lebih cepat sebab dapat faktor angin lah. Yang penting adalah kita rebahkan diri. Tutup muka kita menggunakan kedua belah tangan dan berguling di atas lantai bagi memadamkan kebakaran. So kita tutup muka and then kita rebah dan guling. Jika anda melihat orang lain terbakar, bantulah mereka. Sekiranya mereka tidak merebahkan diri, anda hendaklah merebahkan mereka atau selimutkan dengan kain gebah ataupun guni basah bagi memadam kebakaran tersebut. So jika terdapat kesan lecur, apa tindakan rawatan awal yang perlu kita lakukan adalah jika melecur darjah pertama, iaitu melecur sedikit melibatkan kebakaran kulit di bahagian luar sahaja, itu first degree. Dan kita just basuh je dengan air yang mengalir. Jika melecur peringkat kedua ataupun kelecuran kulit bleach skin yang serius yang memerlukan rawatan yang segeralah. Dan melecur darjah ketiga, iaitu kelecuran yang lebih parah melibatkan tisu-tisu dalam badan. Ini memerlukan rawatan kecemasan daripada pegawai perubatan. So antara rawatan awal melecur yang perlu kita buat adalah jika melecur darjah pertama dan kedua, sejukkan bahagian melecur dengan mengalirkan air selama 10 hingga 15 minit. So kalau jika kita terkena ataupun mungkin anak-anak kita yang terkena air kesan kebakaran dan sebagainya, kita sejukkan dengan air yang mengalir selama 10 hingga 15 minit bagi mengurangkanlah dia punya kesan tu ataupun mengelakkan melecur lebih besar dan mengurangkan kesakitan lah. Dan juga untuk melecur darjah ketiga, tutup bahagian yang melecur dengan menggunakan kain yang tidak berbulu. So kalau kita menggunakan kain yang berbulu, dia akan memberi kesan ataupun kain tersebut akan melekat kepada kulit kita yang melecur lah. So tunggu sehingga bantuan perubatan sampai dan kita just baringkan mangsa dan jangan buka pakaiannya kerana dia mungkin terlekat pada bahagian kulit yang melecur. So ini kalau kita terjumpa mangsa yang terbakar pakaian dia terbakar, so tindakan yang perlu kita lakukan adalah baringkan mangsa dan jangan buka pakaian dia sebab mungkin pakaian tersebut yang terbakar tadi telah melekat dengan kulit tersebut lah. So jika kita buka pakaian, dia akan memberi kesan ataupun efek pada kulit tersebut lah.
So dan kita jangan buat adalah jangan sapukan minyak urut, mentega, kicap dan sebagainya. Sebab ni kadang-kadang tu ada petua-petua kata sapu minyak urut lah, sapu mentega lah, kicap dan sebagainya. So benda ni mungkin akan memberikan kesan yang lebih buruk lah. Dan kita juga jangan gunakan ais untuk menyejukkan tempat yang lecur tersebut lah. Just gunakan air untuk bagi darjah pertama dan kedua, gunakan air yang mengalir sahaja. Okay, ini adalah konsep saya berkenaan dengan keselamatan kebakaran. So saya akan pergi kepada slide yang kedua, iaitu taklimat ringkas berkenaan dengan suri. Okay, perempuan nampak tak slide taklimat ringkas ni? Okay, nampak tuan. Nampak Okay. So saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan taklimat ringkas dengan suri, ataupun dulu kita panggil dia celik suri, ataupun sedia urus risiko isi rumah lah. Okey, berkenaan masuk perkataan celik, the meaning of celik is awake, open for eyes, realize and aware. Dan yang kita fokuskan adalah suri, itu sedia urus risiko isi rumah. So suri ini merupakan satu bentuk transformasi JBPM lah bagi mendekati kaum wanita, terutamanya suri rumah tangga, di dalam menyampaikan mesej dan maklumat berhubung aspek keselamatan kebakaran kediaman. So kita bukan saja fokus pada quarters kita. So suri ini kita open kepada masyarakat luar, mana sama ada pensepuri, apartmen, kondo, mungkin taman-taman perumahan dan sebagainya, rumah air dan sebagainya. Sebab kan oleh statistik menunjukkan bahawa kematian akibat kebakaran banyak berlaku di kawasan perumahan. So benda ni kita nak educate suri rumah untuk tahu bagaimana langkah-langkah untuk mengawal ataupun jika berlaku kebakaran, apa tindakan yang perlu dilakukan. So antara objektif celik suri ini adalah pertama, untuk meningkatkan budaya keselamatan kebakaran dan amalan pencegahan kebakaran di kalangan suri rumah tangga lah. Memberikan pendedahan dan pengetahuan kepada keluarga tentang teknik dan cara pelepasan diri jika berlaku kebakaran di kediaman masing-masing. Yang ketiga adalah memupuk semangat keprihatinan di kalangan kecerahan dari aspek keselamatan kebakaran nyawa dan harta benda. So di antara peranan suri adalah sebagai teras utama di dalam aspek keselamatan kebakaran di rumah. Selain suami, mungkin bagi yang suri rumah tetap, bila suami bekerja, so suri itu kena mainkan peranan sebagai teras utama jika berlakunya kebakaran, apa tindakan yang perlu diambil. So antara peranan dia adalah membudayakan aspek keselamatan kebakaran di rumah kediaman, mengawal dan memastikan amalan terbaik dan persekitaran selamat di rumah kediaman, dan juga berkemampuan membuat panggilan kecemasan, mengamalkan tata cara pelepasan diri dan menangani insiden pada peringkat awal kecemasan atau kebakaran. Ini antara peranan yang perlu diambil oleh suri. Antara skop pelaksanaan ataupun penubuhan celik suri boleh dibuat melalui pensepuri dan apartmen, taman perumahan, perkampungan ataupun rumah appungan air setinggan dan juga rumah panjang. So jika perempuan mungkin ada kawan-kawan, ada rakan-rakan yang tinggal di kawasan perumahan, di kawasan apartmen dan sebagainya, boleh minta sama ada dia orang punya JMB ataupun pengurusan perumahan tersebut, mohon dengan balai-balai terdekat ataupun mungkin direct dengan kita dengan BKC Kuala Lumpur untuk membuat pendaftaran pasukan suri ini lah. Pendekatan dan pelaksanaan kita akan buat secara berkumpulan melalui penubuhan pasukan suri bagi setiap kawasan perumahan, pensepuri, apartmen, taman perumahan, rumah panjang, perkampungan ataupun rumah appungan air dan juga setinggan. Setiap pasukan suri akan diberi tunjuk ajar secara teori dan amali berkaitan aspek keselamatan kebakaran dengan modul selama dijangka dalam 4 jam lah. Kita akan cuba berikan pendedahan kepada pasukan suri itu agar dapat mengetahui lah dengan apa tentang keselamatan kebakaran, penggunaan alat pemadam api, teknik-teknik penyelamatan diri
dan sebagainya. So pasukan suri ini juga boleh buat next punya session. Mungkin kalau jika dia perlukan latihan daripada bomba ataupun nak buat refreshment, boleh terus kepada balai-balai ataupun BKK lah untuk mohon untuk buat refreshment lah. So antara aktiviti suri ni kita nak kalau boleh suri bebas merancang dan melancarkan aktiviti berkaitan aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran yang difikirkan sesuai dengan keadaan selamat, dan aktiviti dilaksanakan di kawasan perumahan mengikut jadual yang ditetapkan. Tapi setiap perancangan perlu merujuk dengan ketua balai lah. So kena ada communication dengan balai-balai terdekat. Apa aktiviti yang nak dibuat yang berkaitan dengan keselamatan kebakaran, mungkin dari segi taklimat keselamatan kebakaran, ceramah, mungkin demonstrasi. Buat demonstrasi pun kita ada banyak, sama ada demonstrasi pemadam kebakaran, demonstrasi penyelamatan di darat dan sebagainya lah. So juga mungkin bantuan awal kecemasan untuk buat choking, CPR. InsyaAllah kita jawatan bomba ni boleh memberi peredahan lah kepada terutamanya pasukan suri lah. So ni antara aktiviti Cilik Suri yang kita rancang, itu dalam pamerkan tips tentang kebakaran di beberapa kenyataan, pengurusan good housekeeping, lawatan ke rumah home visit berdasarkan risiko penghuni, latihan pengungsian bangunan, tata cara penggunaan kelengkapan menentang kebakaran, serta latihan rawatan awal kecemasan. So ni antara modul teori yang kita akan share dengan pasukan suri yang kita jangka dalam 4 jam tersebut, termasuk teori dan amali lah. So berkenaan dengan sains kebakaran. So sains kebakaran tadi kita akan bagikan lebih detail. So tindakan kecemasan semasa kebakaran, apa yang perlu kita lakukan, dan juga good housekeeping, bagaimana kita nak memastikan premis kita, rumah kita berkeadaan dalam keadaan yang baik, yang tidak menyukarkan kita untuk menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran lah. So pemasangan jeriji, so macam kuarter bomba ni, saya tak pasti kalau kuarter ceras ni kita ada jeriji selamat, mana jeriji yang boleh dibuka daripada dalam lah. So benda-benda ni kita kena beri pendedahan kepada masyarakat kat luar, terutamanya suri, agar penggunaan jeriji yang selamat ni dapat diaplikasikan di setiap unit kediaman lah. So ini memudahkan membuat penyelamatan jika berlaku kebakaran lah. So yang selain daripada itu adalah rawatan kecemasan dan juga adalah MERS 999 lah untuk panggilan kecemasan kebakaran lah. So di antara modul amali kita akan kongsikan 6 amali. Itu yang pertama adalah api dapur, bagaimana nak memadam api dapur, api gas. Yang kedua adalah alat pemadam api, mengenal alat pemadam api, teknik-teknik penggunaan alat pemadam api. Yang ketiga adalah pengungsian bangunan untuk kita menyelamatkan diri daripada kebakaran dan pergi ke tempat assembly point. Dan juga alat pengesahan asap, apa itu kepentingan alat pengesahan asap, so bagaimana ia berfungsi. Dan kelima adalah merangkap dalam asap jika berlaku kebakaran tadilah. Dan keenam adalah rawatan awal kecemasan, kita akan buat amali secara demo lah. So di antara ringkasan modul teori tadi, yang sains kebakaran ni kita akan bagikan kepada bagaimana kebakaran boleh berlaku, 3 unsur api, tindakan yang perlu dilakukan, tindakan jika terperangkap, dan good housekeeping adalah seperti saya maklumkan tadi, kepentingan dia, amalan yang perlu kita buat, punca menyebab berlaku kebakaran, dan bagaimana untuk kita elakkan berlakunya kebakaran, mengadaptasikan dia pada good housekeeping lah. So ini jeriji, pemasangan jeriji tadi, rawatan kecemasan, rawatan melecur. Kita akan mohon kepada bantuan PMRS untuk memberi teori dan juga amali kepada pasukan suri lah, agar lebih detail bagaimana kaedah-kaedah penyelamatan, kadang-kadang sakit choking ataupun CPR, dan yang terakhir adalah tata cara panggilan kecemasan lah. Bagi modul amali tadi, api dapur, larangan yang ketika aktiviti memasak, tindakan yang perlu dilakukan, dan teknik pemadaman. So alat pemadam api, teknik penggunaan, jenis-jenis alat pemadam api, penyelenggaraan, bagaimana kita nak buat penyelenggaraan, dan juga apa itu satu rapi yang kita akan terangkan lah.
mana satu rumah satu alat pemadam api dan satu alat pengisar asap. Dan terakhir adalah pengusian bangunan lah. Dan juga alat pengisar asap, merangkak dalam asap dan rawatan kecemasan. So untuk implikasi kewangan, program-program yang kita anjurkan ni untuk suri ni, aktiviti pasukan TNI yang melibatkan implikasi kewangan lah. So secara pihak bomba akan menawarkan diri untuk jika pasukan suri mohon untuk melakukan ceramah ataupun melakukan aktiviti berkaitan dengan kebombaan. So kita tidak mengenakan cas macam seperti orang premis dan sebagainya lah. So kita akan memberikan kepada pasukan suri itu apa yang dia perlukan, ilmu-ilmu untuk keselamatan kebakaran, ilmu-ilmu penyelamatan diri, teknik-teknik pemadaman dan sebagainya lah. Kita akan berkongsikan dengan pasukan suri lah. Dan kita juga tidak membekalkan pakaian seragam kepada pasukan suri lah. Kita just bagi ilmu agar masyarakat ataupun suri ni dapat ilmu untuk mencegah kebakaran, memadam kebakaran dan sebagainya lah. Sedang kaedah pelaksanaan, kita akan cuba gunakan pegawai-pegawai wanita daripada pejabat atau pembalai untuk melaksanakan program tersebut lah, agar lebih dekat dengan pasukan suri lah. Dan program aktiviti yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan pada modul lah, yang apa yang kita masukkan dalam modul tu. Mungkin jika ada keperluan-keperluan tambahan pasukan suri, boleh mohon kepada kita untuk kita kongsikan. Okey, ni kita selesai kita mengadakan program suri ataupun sebagainya. Kita akan nak dapatkan satu penilaian keberkesanan, itu peratusan suri yang tahu menggunakan alat pemadam api, dan kita juga nak mengurangkan statistik kebakaran di rumah agar dia dapat turun. So sebab suri ni lebih tahu bagaimana menggunakan alat pemadam api atau melakukan buat escaping dan sebagainya. Kita berharap, Jabatan Bomba berharap agar statistik dapat turun dengan pelaksanaan suri tersebutlah. Dan ini adalah rujukan yang diguna pakai. So setakat itu saja perkongsian daripada saya, daripada bahagian keselamatan kebakaran dan juga Jabatan Bomba dan Malaysia Kuala Lumpur kepada perempuan semua. Diharap perkongsian yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada perempuan semualah. So perempuan, ada tak apa-apa soalan ataupun apa-apa kegusaran yang boleh saya bantulah jika ada apa-apa pertanyaan. Okey perempuan, kalau tak ada apa-apa persoalan, so harap sebelum tamat ni perempuan boleh isi ataupun lakukan borang penilaian ceramah lah dalam Google Form ni untuk kita masukkan dalam kita punya statistik jabatan lah. Sama-sama. Terima kasih juga kepada perempuan yang sudi ruangkan masa bersama dengan saya pada petang inilah. Okey, Tuan Muhammad. Ya Puan. Okey, saya nak tanya. Okey, selepas taklimat ni ada lagi tak sesi taklimat yang seterusnya? Contohnya kita sekarang ni kita tak boleh bersemuka kan? Jadi secara maya boleh tak macam walaupun kita ni isteri bomba tapi sebenarnya penggunaan alat pemadaman api tu memang kita kurang arif sebenarnya. Maksudnya boleh tak kita sharing macam mana cara nak guna alat pemadaman api tu, macam mana kita nak apa ni dia punya teknik penggunaan teknik-teknik yang betul. Nama je isteri bomba tapi suami-suami ni sibuk tak sempat nak bagi ni semua. Saya ingat masa duduk kat Sabah suami saya buat fire drill sekali bersama anak-anak, lepas tu ke laut dah sekarang ni. Jadi kalau boleh tu bahagian tuan buat simulasi ke macam mana cara-cara kita nak itu penggunaan alat pemadaman api. Sebenarnya macam suri-suri rumah ni kan dia kerja oil and gas kan. Kerja-kerja kat dapur maksudnya oil and gas ni best sikit dengar.
Jadi kita nak kadang-kadang musibah tu tak disangka-sangka kan. Kita kalau gas api tu merebak menjerit je lah, kita tak sempat dah nak pergi ambilkan tower basah ke tower kat mana semua tak tahu. Jadi bagi pihak saya, kalau tuan boleh kongsikan taklimat ceramah berkaitan dengan penggunaan alat pemadaman api secara sistematik pun alhamdulillah. Itulah Puan. Kalau ikutkan memang kita ini adalah taklimat ringkas. So kita sebenarnya ada modul amali dan teori yang kita akan laksanakan selepas ini. Tapi itulah disebabkan oleh PKP ini kita tak dapat bersemuka. Kemungkinan kita akan cuba alternatif dari segi teori, mungkin kita boleh kepada online, kepada Google Zoom dan sebagainya. Cuma daripada segi amali ataupun demonstrasi itu kita akan lihat semula kaedah macam mana kita nak laksanakan, sebab amali tu kita nak kena tunjukkan perbuatan tu kan. Kalau kita tunjuk mari just video je macam tak best lah, macam kita tak dapat ilmu tu kan. Kalau boleh biar live lah, kita akan cuba tengok melaksanakan cara-cara yang terbaik lah buat masa sekarang. Cuma kita berharap mungkin kalau ini fasa ni kita dah berubah kepada fasa yang kita boleh melakukan aktiviti berkumpul, yang tu kita akan boleh melaksanakan berperingkat lah di setiap quarters di Kuala Lumpur lah. So memang perancangan kita orang memang benda ni kita akan bagi juga pendedahan. Cuma tak pasti bila tu boleh. Okey, terima kasih. Jadi saya harap program Suri ni di kuartus-kuartus Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni bukan sorry lah nak cakap, bukan sekadar angat-angat teh ayam, sekejap je buat lepas tu senyap je. Jadi ada kesinambungan lah harapnya, insya-Allah. Insya-Allah Puan. Dan juga kita juga mohon juga kepada pasukan-pasukan ataupun ahli Suri agar dapat memberi feedback kepada kita apa yang perlu dilakukan, mungkin untuk menambah baik dan sebagainya lah. Mungkin kadang-kadang tu kita ni laki-laki ni mungkin ada yang terlepas pandang dan sebagainya. Mungkin daripada segi penambahbaikan yang perlu just maklumkan kepada kita untuk kita dapat bincang dan laksanakan lah, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey Puan. Okey, terima kasih Tuan. Sama Puan. Nak uruskan masalah panik. Macam mana nak uruskan masalah panik bila berlakunya kebakaran? Okey. Ini adalah soalan daripada peserta kita lah. Bagaimana kaedah untuk kita ataupun cara untuk kita uruskan masalah panik. Panik ni sebenarnya dalam diri kita. Benda ni kita kena lebih aware. Kita kena ada ilmu untuk kita tahu jika berlaku kebakaran, apa yang kita perlu lakukan. Kita kena kerap kali buat perkara tersebut untuk menghilangkan panik tersebut lah. Dan jika kita aware, kita tahu langkah-langkah yang perlu kita lakukan, insyaAllah panik tersebut kita dapat atasi. Yang penting ilmu tu kita kena ada, insyaAllah. So yang lain-lain ada apa-apa persoalan, sama-sama. Perempuan jika ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya saya ataupun mungkin tak salah saya Tuan Rosdi ada buat grup WhatsApp kan untuk Suri. So mungkin juga boleh sampaikan dalam grup jugalah. Okay, jika tak ada apa-apa persoalan, saya mohon undur diri. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Mungkin itu adalah kesilapan saya. InsyaAllah jika ada apa-apa yang perlu dibetulkan, mungkin tuan-tuan boleh, perempuan boleh kongsikan nanti pada saya ataupun mungkin kepada Tuan Rosdi dan ni lah dalam grup Suri. So jika tak ada apa-apa, saya mohon undur diri dulu. Terima kasih perempuan atas kesudian bersama saya pada petang ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.